yang lain digunakan oleh pihak bank ialah laporan SICRIS ataupun SITOS untuk memastikan mereka tidak meluluskan pinjaman kepada pemohon yang berisiko. Kerana kalau kita punya DSR tu dah lebih had yang ditentukan oleh bank negara, contohnya pendapatan kita dah lebih 70%. Maknanya kita dah tak layak lagi buat pinjaman, kita sampai tahap tu aja. Maknanya kalau kita nak selesaikan, kita kena settlekan hutang-hutang yang kecil. Okay. DSR penting kerana ia menjadi satu faktor menentukan sama ada bank akan meluluskan permohonan pinjaman ataupun tidak. Menurut laporan suku pertama 2016 oleh Bank Negara, kira-kira 80% daripada pinjaman baru telah dikeluarkan dan saja. Ini menunjukkan bahawa pihak bank giat berusaha untuk mengurangkan pendedahan risiko kredit apabila meluluskan pinjaman kepada peminjam serta memastikan peminjam mampu mengekalkan kapasiti hutang mereka, atau dari segi bahasa mudah, bank melindungi kepentingan mereka dan juga dengan memastikan anda tidak meminjam lebih daripada kemampuan anda dan boleh jatuh muflis, sekaligus menyebabkan pihak bank kehilangan wang melalui pinjaman yang tidak baik. Jadi sama ada kita tak mengaku atau tidak, nisbah DSR akan mempengaruhi peluang permohonan pinjaman yang akan diluluskan oleh pihak bank. Okey. Jika permohonan kita tak lulus, kita kena buatlah, kita kena kira balik kat mana kita punya hutang-hutang dengan kaedah snowball. Maknanya kita settlekan hutang-hutang kecil, bawa ke hutang-hutang besar. Contoh hutang-hutang kecil macam kredit card, personal loan yang tinggal sikit, ataupun hutang-hutang kereta yang baki tinggal tahunnya tak banyak kan. Kat situ kita settlekan hutang-hutang yang kecil, bawa ke hutang-hutang yang besar seperti rumah. Okey. Selain pada tu, kita boleh satukan hutang. Contoh hutang-hutang yang kecil ni, hutang yang banyak macam kredit card, kita ada 2-3 kredit card. Personal loan, kita ada 1 atau 2-3 personal loan. Kereta, ada 2 atau 3 kereta. Kita satukan jadi hutang yang besar. Ambil personal loan yang besar untuk tutup hutang-hutang yang kecil ni tadi. Okey. Itu simptom yang kedua. Simptom yang ketiga, kadar bergantungan kepada kad kredit yang sangat tinggi. Maknanya kita hidup dengan ikut gaya hidup sendiri lah. Maknanya bergantung betul-betul dekat kad kredit. Kita ada sampai 3, 4, 5 kad kredit, lepas tu tak mampu nak bayar. Yang ni pun masalah kewangan juga. Simptom yang keempat, tidak mampu untuk membayar kos penyelenggaraan rumah dan insurans rotek kereta. Maknanya kita tadi hutang-hutang dah banyak, lepas tu duit gaji dah habis bayar hutang. So kita terlupa yang utilities bill, rotek setiap tahun nak kena renew. Simptom yang kelima, melambatkan pembayaran segala bil ataupun kos penyewaan. Maknanya yang ni bil untuk bulan 1 tak bayar, bawa ke bulan 2. Jadi benda tu akan bertambah, menyebabkan masalah kewangan yang serius jugalah. Simptom yang keenam, tiada tabungan. Maknanya kita terlupa nak buat tabungan. Kita dah leka dengan bayar hutang daripada simptom 2, 3, 4, 5 tadi, kita dah banyak bayar hutang, kita terlupa yang kita kena simpan at least 10% daripada simpanan kita. Itu saja daripada saya untuk 6 simptom. Terima kasih Encik Ridwan atas penjelasan. Diharap Encik Farid puas hati dengan jawapan yang diberikan. Seterusnya saya buka kepada moderator-moderator lain yang ingin bertanyakan soalan. Silakan moderator lain. Okey, saya nak tanya soalan. Boleh tak Tuan kongsi beberapa tips untuk dijadikan panduan dalam kita nak menguruskan kewangan dalam suasana COVID-19 ni? Beberapa tips lah.
Okey, tips untuk melaksanakan untuk menguruskan kewangan ni, kita ada 6 tips yang boleh diguna pakai. Okey, tip yang pertama, setiap kali gaji tu pastikan kita asingkan 10% daripadanya untuk dijadikan simpanan. Nombor 2, utamakan keperluan. Macam saya ceritakan tadi, keperluan ni kita utamakan dulu, bukan kehendak. Jelaskan segala komitmen bulanan seperti kereta, rumah, bil yang jangan dia tangguhkan. Maknanya kita dapat je semua duit gaji tu, kita settlekan. Kemudian barulah pasang niat untuk berbelanja ke arah memenuhi kehendak sendiri. Nombor 3, belanja ikut kemampuan. Elakkan berhutang untuk barang yang bukan menjadi keperluan. Contohnya macam nak pakai iPhone 12. Tu bukannya kemampuan, itu kehendak. Okey, kecuali untuk membeli barang yang tidak mampu secara tunai macam kereta dan rumah. Okey, nombor 4, bebas daripada hutang jahat seperti kad kredit. Yang ni silent killer nama dia. Maknanya kita bila gunakan kad kredit tu, kita tak bayar habis. Katalah kita guna 1,000 untuk 1 bulan. Lepas tu bulan berikutnya hanya bayar minimum saja RM50. So kita ada hutang lagi 950. At least kita bayar separuh ataupun 70% daripada apa yang kita dah pinjam lah. Impak terikat dengan hutang sebegini hanya akan mengakibatkan kita menanggung beban hutang yang tinggi dengan faedah yang tinggi. Maknanya kad kredit tu 18% setahun. Maknanya 1 bulan 1.5%. 1.5 tu nampak kecil, bila dicampur-campurkan jadi besar. Nombor 5, wujudkan akaun simpanan yang tidak menggunakan ATM. Maknanya kita simpan dalam ASB, tabung haji, sebagai yang tak boleh keluarkan dekat kad dah. Maknanya tabung haji pun sekarang dah bahaya. Kita boleh keluarkan, boleh linkkan tabung haji dengan kad ATM. Jadi better simpan di ASB saja. Nombor 6, pastikan kita mempunyai pelan insurans yang mampu melindungi diri dan keluarga secara komprehensif. Kita tidak dapat menjangka apa yang berlaku pada masa depan. Jadi sebaiknya kita kena diversify lah. At least kita ada satu plan perlindungan takaful ataupun personal accident untuk family. Kita pun tak jangka lah kemalangan kan. At least ada satu. Jangan tak ada langsung. Ambil plan yang paling murah, personal accident lah paling murah. At least RM50 satu family. Okay. Okay, Cik Wirwa. Terima kasih Cik Wan. Saya tertarik dengan ayat utamakan keperluan baru kehendak. So kita pun tahu kan, kita punya golongan muda ni memang rendah kepada kehendak dahulu. Dia akan membeli dulu barang kehendak dia, barulah ada fikir keperluan. So seterusnya saya buka kepada moderator lain yang ingin bertanya soalan. Silakan sebab masa mencemburui kita. Silakan siapa ada soalan, moderator. Baik, Assalamualaikum Tuan Ridwan. Pertama kali saya buat terima kasih pada pihak Tuan kerana sudi untuk memberi sedikit penerangan berkenaan dengan pengurusan kewangan di kalangan pejawat awam. Baik, saya ada satu soalan untuk ditujukan kepada pihak Tuan. Dikala musim pandemik ini kita dapat lihat banyak yang berlaku dalam kehidupan menyebabkan punca kewangan tu menjadi berkurangan. Apa antaranya aset-aset yang penting yang perlu ada bagi menghadapi musim yang seperti ini. Itu saja soalan saya. Terima kasih Tuan. Okey, antara aset-aset yang yang penting ada 6 aset. Maknanya don't put all
egg in one basket. Makna pesan bijak pandai ni jangan letak semua telur dalam satu bakul. Jika satu busuk, semua akan membusuk. Pesan ni ada betulnya juga. Maka dalam keadaan gawat ni kita kena pelbagaikan aset kita. Okey, yang pertama, aset tunai. Aset tunai ni paling baik dan mudah dicairkan. Maknanya kita simpan dalam simpanan saving account kita ataupun current account. Bila-bila masa saja kita boleh ambil terus. Letak tunai dalam ASB pun sama. Kita letak dalam ASB dapat dividen. ASB kalau kita nak masukkan ASB ni, saya bagi tips sikit lah. Kalau nak masuk ASB 1 hari bulan. Maknanya kita masuk ASB 1 hari bulan, kita dapat dividen untuk dia bulan berkenaan. Okey, ataupun deposit dalam tabung haji. Jadi ni salah satu cara aset tunai lah. Aset yang aset yang kedua ialah aset emas, saham unit amanah. Emas tu. Okey, emas kalau tuan-tuan tengok dalam Maybank to You ni saya nak promote sikit pasal Maybank. Maybank to You ada satu platform Maybank Investment Gold Account. Yang ni tuan-tuan boleh buka akaun sebanyak RM10 saja. Kalau tuan-tuan tengok kat tempat lain untuk buka akaun 1 gram, tapi yang ni hanya RM10. Tapi jika tuan-tuan buka akaun RM100, tuan-tuan dapat 0.01 gram. Lepas tu jika tuan-tuan share dengan kawan lain, nanti bila dah buka akaun nanti tuan-tuan akan dapat satu link ataupun satu kod. Kod tu tuan-tuan share dengan kawan lain, kawan lain pun akan dapat 0.01%, 0.01 gram. Ni Maybank Islamic Gold Account. Okey. Yang ketiga, aset boleh cagar seperti emas ataupun sijil ASB ataupun hartanah. Ia membolehkan kita mendapatkan sejumlah wang tetapi dengan hutang baru. Kerana kita cagarkan tanah, kita dapat ni lah. Tapi kalau tanah sekarang ni, kalau Maybank dia ambil tanah tu tanah pembangunan saja, pertanian dah tak ambil lagi. Okey. Yang keempat, aset susah cair. Hartanah paling lambat terkesan waktu gawat. Lambat juga dicairkan mendapat nilai tunai. Sebab bila kita nak, contohnya kita nak jual tanah ataupun nak jual rumah, dia ambil masa 3 hingga 6 bulan lah untuk pertukaran nama dan untuk pembayaran ke akaun kita. Okey, tadi yang keempat. Okey, yang kelima, aset aliran tunai. Pendapatan daripada sewa kedai, lori, tanah, rumah, kebun dan antara aset dan sebagainya. Antara aset yang baik waktu gawat, kita kekal dapat bayaran sewa seperti biasa dari penyewa. Okey, yang ni kalau sewa biasanya kita, siapa yang ada rumah sewa lah kan dekat sini, contohnya kita dah ambil moratorium 6 bulan tanpa bayaran, kesian lah dekat penyewa tu, bagilah separuh bayaran. Okey, nombor 6, aset perlindungan takaful. Aset kecemasan ini membantu kita jika kehilangan pendapatan dan keupayaan kerja. Malapetaka kewangan terbesar ialah bila dibuang kerja ataupun hilang upaya kerja. Maka perlindungan takaful lah penting untuk jadi perlindungan takaful yang penting, mana dia cover apa yang kita kehilangan tadi lah. Contoh macam kita kehilangan contoh kemalangan. So disebabkan kemalangan kita tak boleh bekerja. So takaful tadi yang membantu lah. Okey, letak aset kita dalam pelbagai bentuk. Aset akan keseimbangan berlaku. Jika saham jatuh, setidaknya emas naik harga. Mana dia balance. Mana kalau harga rumah jatuh ke ataupun investment jatuh, harga emas akan naik lah. Ini dia macam kalau tengokkan dalam clock cycle clock kan, cycle clock of money boleh nampak kat sana. Okey, Cik Nurul. Encik Asrul, harapnya dapat menjawab soalan tuan ya. So kalau saya dapat ulangi, ada 6 aset penting waktu gawat seperti tuan Encik Ridwan kata. Aset tunai, aset emas, aset boleh cagar, aset hartanah, aset aliran tunai dan juga aset perlindungan takaful. Betul ya Cik Wan? Terima kasih. Betul.
So saya buka lagi kepada moderator lain. Jika ada soalan untuk diajukan. Sekarang sudah 9.35 ya. Okey, Assalamualaikum. Encik Ridwan. Waalaikumsalam. Okay, saya Ya, nak tanya. Satu je saya nak tanya. Okey, dalam keadaan sekarang ni, pandemik kan, okay, ada tak kita sesuai untuk buat ASB financing ataupun housing loan financing, sebab mudah ke bank nak luluskan permohonan tu? Ada time-time macam ni kan? Okey, terima kasih. Okey, soalan yang bagus. Okey. Untuk penjawat awam, dia tak ada apa-apa efek macam swasta. Okey, penjawat awam ni dia punya pendapatan tetap ada. Kalau macam swasta ni kita tengok ada yang kena buang kerja, ada yang company tutup, ada yang separuh bayaran. Okey, contohnya macam perhotelan. Banyak hotel-hotel yang tutup kan. Okey, tapi untuk penjawat awam, diorang still dapat income lah. Maknanya sekarang untuk penjawat awam, diorang kena grab opportunity ni lah, peluang yang ada. Contohnya sekarang ni, bank, dia offer untuk kadar faedah serendah 3%. Kalau kita buat LPSA pun 4%. Kalau kita buat beli rumah, LPSA 4%. Kalau bank-bank tempatan, hanya 3% aja. Okey. Lepas tu pinjaman boleh sampai 100% loan. Pada pinjaman kita sepenuhnya di bawah skim rumah pertama dengan BNM First Home Scheme. Okey. Lepas tu pemaju pun dia kalau kita tengok dekat mana-mana pemaju yang buat rumah, memang harga dia akan kurangkan. Lepas tu lagi Home Ownership Scheme yang diumumkan oleh kerajaan. Okey, Home Ownership Scheme ni HOC dilanjutkan. Kalau sebelum ni sampai bulan 5, sekarang dilanjutkan sampai bulan 12. Maknanya stamp duty tak dikenakan sehingga bulan 12. Maknanya siapa yang nak beli rumah, grab peluang ni untuk beli rumah tahun ni. Lepas tu kalau untuk ASB pula. Okay, ASB financing, kalau kita tengok kadar dividen tahun lepas 5%. So ASB yang ditawar oleh pihak bank ialah 3.5%. Maknanya kita ada extra 1% kat situ. Lepas tu kita tengok balik last year government bagi moratorium selama 6 bulan. Tapi dividen kita dapat penuh. Kita dapat setahun untuk moratorium untuk dividen tu lah. Memang sesuai. Sesiapa yang dah ada ASB dah lama, contohnya dah lebih pada 5 tahun, diorang boleh withdraw. Maknanya kalau katalah nak pakai duit sangat, boleh buat withdraw daripada sana, daripada sijil yang ada. Minimum untuk withdraw sijil 30,000 ke atas, amount withdraw 5,000, sehinggalah berapa yang dia layak lah. Oh, boleh di withdraw paling pertama. Okey, Cik Ijah. Ijah tanya lagi. Okey. Tanya lagi. Itu sajalah saya nak tanya. Okey, Puan Fariza diharap dapat menjawab soalan yang diajukan. Seterusnya, kalau ada sekarang ni kan zaman COVID ni, kalau ada persoalan daripada moderator-moderator lain tentang kewangan ke, moratorium ke, silakan. Okey. Assalamualaikum Cik Rizwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sebab saya dengar penjelasan Cik Rizwan tadi ada 2-3 kali sebut pasal moratorium dan kita pun sedar sekarang ni Perdana Menteri kita pun baru je umumkan dalam pakej pemulih baru-baru ni. Ya, betul. Berkenaan dengan moratorium. Boleh Cik Rizwan terangkan tak apa kelebihan sekiranya kita ambil moratorium dalam keadaan ekonomi sekarang ni? Okey, Cik Farid. Untuk moratorium, kelebihan dia jika kita tak ambil, kita rugilah. Contohnya, katakanlah kita punya loan rumah, untuk loan rumah dan ASB financing. Kalau untuk loan kereta dengan personal loan, better kita dia moratorium ni ada 2 package. Yang satu 6 bulan tanpa bayaran, satu lagi 50% selama 6 bulan bayaran. Mana bulan ke-7 baru dia
100% balik lah. Okey, jika kita tak ambil moratorium, Kalau orang join. kita rugi sebab seumur hidup sebelum-sebelum ni kalau kita tengok kita punya parent, diorang mana pernah dapat moratorium, tapi kali ni kerajaan bagi sebabkan pandemik COVID-19 kan, efek terutamanya Betul Cik Ridwan. Selama ni kalau bayar habis je, tapi betul. peluang macam ni bukan senang nak dapat. Okey, peluang dia hanya datang sekali saja. Okey, lepas tu pinjaman kita, sekiranya kita ambil moratorium ni, pinjaman kita akan dianjakkan 6 bulan ke belakang. Tak macam yang sebelum-sebelum ni diorang terangkan salah. Mana moratorium ni ikut option yang kita ambil sebenarnya. Kalau kita ambil 6 bulan tanpa bayaran, maknanya 6 bulan dia akan extend ke belakang. Kalau kita ambil 6 bulan setengah bayaran, dia akan extend 3 bulan ke belakang. Okey? Cik Ridwan. Ya. Betul ke bank ada terms masing-masing? Betul, setiap bank ada ikut dia punya terms masing-masing. Maksud dia cakap so maknanya tak semua sama lah kan? Setiap bank different lah dia punya ni. Kalau katakanlah kita ambil moratorium ni, makna contohnya payment yang kita nak bayar, katalah kita bayar housing loan 1,000 sebulan. Okey, 1,000 sebulan tu kita boleh kumpul di ASB. At least kita dapat dividen dekat ASB. Lepas tu 1,000 tu juga kita mana tahu kita ada hutang-hutang kecil untuk dilangsaikan. Contohnya hutang-hutang kecil yang untuk dilangsaikan macam kad kredit, balance personal loan yang dah tinggal sikit, hutang motor dengan ataupun hutang Aeon. Yang tu kita boleh langsaikan lah dalam tempoh 6 bulan tu lah. Kalau kita kumpulkan 6,000, at least ada juga. Lepas tu kepada yang terkesan sangat macam pekerja-pekerja swasta yang diberhentikan kerja, diorang pun suffer lah untuk yang ni. Sebab tu terpaksa ambil moratorium ni. Encik Wan, saya macam lah. Adakah semua bank syarat yang sama? Maksudnya semua bank, contoh Maybank, CIMB, ke apa tu lagi, Hong Leong ke, Bank Islam ke, syarat untuk moratorium ni sama? Maksudnya tak ada beza-beza. Ada tu cakap kena cas, ada tu cakap tak kena cas, bank tak kena cas. Dia tak ada syarat untuk apply. Siapa saja layak untuk apply. Katakanlah sebelum ni dia ambil moratorium, dia ambil repayment assistance, katalah diorang dah ambil repayment assistance 3 bulan dah tak bayar kan. Lepas tu maksudnya yang ni bawah pemulih ni government bagi pula dia boleh sambung 6 bulan lagi. Mana sampai hujung tahun lah dia tak bayar. Next year baru dia bayar. Cik Ridwan, kalau tarikh permohonan tu sampai bila Tarikh dibuka 7 hari bulan 7, start boleh apply. Sekiranya 1 hari bulan 7 dah ditolak pada akaun, diorang akan pulangkan balik pada bulan yang sama. Maknanya contohnya 1 bulan Maybank punya loan 1 hari bulan dah tolak kan. So dia akan pulangkan balik lah amount yang dah ditolak tu. Sekiranya kita apply selepas 20 hari bulan 7, so moratorium ni akan start pada bulan 8 lah untuk bulan berikutnya. Maknanya tak ada tarikh tamat lah. Dia tak ada tarikh tamat. Siapa nak apply boleh apply. Macam penjawat awam, saya galakkan untuk rumah dan ASB financing tu boleh apply. Kalau yang untuk personal loan dengan hire purchase, kalau nak apply ambil yang separuh. Jangan ambil 6 bulan. Sebab interest yang dikenakan tinggi Ui. Tanya. Kena satu. Okey, Puan Fariza macam mana? Boleh menjawab soalan daripada Puan? Jelas Cik Ridwan. Terima kasih banyak. Okey. Seterusnya saya buka lagi kepada moderator-moderator lain. Sekiranya ada soalan lain tentang kewangan ataupun tentang apa saja tentang kewangan bank, silakan. Sekarang sudah 9.44 malam.
Okey. Baik, Cik Ridwan. Kita dah dengar penerangan daripada Cik Ridwan tentang Kelebihan. kebaikan ataupun kelebihan moratorium ni. Jika kita ambil lah. Tapi saya nak tanya lah. Biasanya penjawat awam dalam musim pandemik ni dia tak akan terjejas dari segi pendapatan, saya percaya. Ya. Sebab saya pun terdiri daripada penjawat awam juga. Tapi adakah kekurangan kepada penjawat awam jika dia tak ambil moratorium tersebut? Itu saja soalan saya. Banyak kekurangan moratorium lah. Betul. Kekurangan moratorium. Okey, untuk kekurangan moratorium ni, katakanlah kekurangan moratorium, banyak tadi kelebihan kan. Kekurangan dia masa. Katalah kita apply dulu 30 tahun untuk pinjaman perumahan ataupun pinjaman ASB 30 tahun. So bila kita ambil moratorium ni, dia akan extend jadi 30 tahun 6 bulan. Kat situ kita rugi dari segi masa lah. Kekurangan lepas tu, jika kita ambil untuk hire purchase dengan personal loan, interest yang dikenakan memang dia tak kenakan interest atau interest, maknanya dia tak kenakan interest kepada yang lewat bayar, tapi setiap bulan tu interest tu akan masuk. Macam hire purchase, dia dah kira interest untuk 9 tahun yang kita buat perjanjian tu, dia dah kira total interest. Bila kita ambil moratorium 6 bulan tanpa bayaran, interest tu berjalan. Jika kita tak nak sambung 6 bulan berikutnya, maknanya bayaran bulanan kita akan naik sedikit lah. Katakanlah kita sepatutnya bayar 500, mungkin akan jadi 550, 560, lebih kurang macam tu lah dia punya kiraan. Kalau kita nak tempoh tu, kita tak nak anjakkan kepada 6 bulan break ke belakang. Jelas lah? Okay, Asrul? Encik Asrul, jelas ke jawapan daripada Encik Ridwan? Ya, jelas. Terima kasih Cik Ridwan atas jawapan yang diberikan. Nampak. Okey, terima kasih Encik Wan. Nampaknya ada satu soalan daripada Encik Hidayatul. Saya ada soalan Encik Wan mengenai kad kredit. Nampak menarik ni. Cik Hidayatul. Boleh Encik Ali, boleh masuk dan bertanyakan soalan terus. Silakan. Okey, ya. Terima kasih Cik Mirul. Dan Assalamualaikum Encik Wan, kepada semua yang mendengar. Okey, Cik Wan, saya ada soalan simple je. Okey, yang berdasarkan kepada tajuk kita pada hari ini, boleh tak Cik Wan kongsikan kelebihan dan keburukan penggunaan kad kredit ni? Biasanya takut penjawat awam ni, dia menggunakan kad kredit, ada yang pandai, ada yang tak pandai. Jadi kita nak managekan benda tu, boleh tak Cik Wan terangkan sedikit? Okey. Kad kredit ni ada baik ada buruknya. Okey, Cik Ali kad kredit ada baik ada buruknya. Yang baik di antaranya, hutang yang tinggi ditanggung oleh orang muda. Contoh, katalah baru lepas grad, ambil kereta, boleh pakai kad kredit, bank pula offer kan kad kredit, terus accept. Yang tak baiknya, dia tak pilih kad Islamik, dia pilih kad konvensional. Kad konvensional ni dia akan compound interest ke bulan depan tu dia akan compound. Nak lagi kita ni pakai bayar minimum macam saya cakap tadi. Pakai 1,000 bayar RM50 so RM950 tu kita bawa hutang tu ke depan. Bila bawa ke depan, interest yang dikenakan 1.5, nampak sikit RM15 je. Tapi bila bawa ke depan, untuk bulan depan RM950 plus RM15, RM965 kenakan interest lagi. Tu untuk konvensional. Tapi kalau untuk Islamic card, dia tak ada kenakan compound interest. Maknanya kita pakai bulan tu punya interest. Untuk bulan depan dia hanya bawa balance tu bring forward ke bulan depan saja. Dia tak kenakan interest untuk depan, dia kenakan interest untuk dia particular month saja. Okey. Kat sini saya nak promote lah Maybank punya credit card.
Okey, Maybank credit card, Mastercard dengan Visa card. Okey, Mastercard kita akan offer yang Islamic saja. Yang mana kaki Shopee tu nak apply Shopee card tak sesuai lah, tak digalakkan sebab conventional card. Memanglah Shopee bagi kita card, lepas tu bagi time 7 bulan 7, 8 bulan 8 setiap bulan, dia bagi diskaun, tapi dia punya interest tu compound. Okey. Kebaikan untuk gunakan kredit card ni, kita tak perlu bawa tunai lah. Maknanya ia bahaya. Kata kalau kita bawa tunai banyak-banyak pergi mana-mana, so tu memang bahaya. Takut ada orang yang ikut ke apa kan, dia tengok kita pegang duit banyak ni kan. Kita bawa kad kredit saja untuk dalam dompet cukup untuk kad kredit. Lepas tu kita boleh kad kredit juga boleh digunakan sebagai kecemasan. Contoh, katalah nak belanja kawan-kawan kan, lupa duit dalam beg duit ni, tak bawa duit tapi nak belanja ke kawan, gunalah kad kredit. Ataupun bayar petrol guna kad kredit. Keburukan dia, kadar faedah dia tinggi. Maknanya 18%. 18% setahun. Sebulan 1.5%. Maknanya macam penggunaan ni pun dia ikut masing-masing lah. Maknanya ada orang dia pandai manage. Maknanya apa yang dia bayar, apa yang dipakai dia bayar semula. Ada orang yang dia tak pandai manage. Bayar ikut minimum balance saja. Ya. Nak tanya, saya tak ada kad kredit. Ya. Tapi saya nak tanya, kad kredit tu boleh keluarkan wang ke? Macam mana? Kad kredit tu boleh keluarkan wang ke macam ATM? Dia boleh keluarkan duit ke? Ya. Boleh buat cash advance. Kata kalau terdesak, kita boleh keluarkan duit daripada kad kredit. Tapi charge yang dikenakan 5%. Oh. Contoh kita keluarkan RM1,000, charge yang dikenakan RM50 lah. Banyak. Oh, banyak Banyak. Tapi ikut masing-masing lah. Ikut gaya hidup masing-masing, gaya berbelanja. Maknanya kalau kita betul-betul manage, kita hanya gunakan untuk petrol, tu boleh. Sebab dia ada kebaikan dan keburukan. Ikut kepentingan kad kredit tu sendiri. Contoh macam kad kredit yang saya nak cakap tadi, untuk offer daripada Maybank, Visa, Petronas, Equan Card, Islamic Card. Maknanya kalau kita isi minyak dekat Petronas, kita dapat 8 kali ganda point. Kalau hari weekend, 8 kali ganda point. Kalau hari biasa, 5 kali ganda point. Maknanya point tu kita boleh redeem balik. Kita nak redeem voucher KFC, voucher McD, voucher JJ, Patson, tu boleh redeem. Ataupun kita nak kumpul point tu biar banyak, kita redeem barang-barang elektrik. Macam yang ni saya redeem. Macam iPhone ni kan, saya redeem daripada kad kredit. Okay. Cik Ron. Macam mana Puan Farizah? Okey ke dengan jawapan? Encik Ali, okey ke dengan jawapan? Ada persoalan lagi? Ya. Terang dan jelas. Terima kasih banyak Cik Wan. Bermakna ada kebaikan, ada keburukan. Nak apply credit card. kalau nak PMP. InsyaAllah. Habis Cik Wan dah offer Maybank kan? Ambil Islamic Card. Islamic Card lah. Islamic Card. Ya. Okey, terima kasih banyak Cik Wan dan terima kasih kepada Cik Mirul kita. Okey, so sekarang ni saya tengok kat chat ada 2 orang lagi untuk bertanya soalan, Cik Farhanah dan juga Puan Rosma. Sebabkan kita kesentukan masa, kita akan ambil 2 soalan ni sahaja untuk soalan terakhir. So Cik Farhanah, sila ajukan soalan. Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum Cik Wan. Okey, saya ada soalan berkenaan dengan moratorium ni. Okey. Soalan saya mudah je. Apa yang kita boleh lakukan dengan duit moratorium
kita tu. Apa yang kita boleh manfaatkan lah betul. Sampai saya blur ni, saya tak tahu apa saya nak buat dengan duit tu. Memang duit tu duit kita, tapi mungkin ada pandangan daripada Cik Wan sendiri berkenaan dengan pengurusan kewangan. Sebab saya ni memang suka shopping dekat Shopee, Lazada apa semua. Lagi-lagi kalau ada sale apa semua kan. So saya nak tahu macam mana kita nak menguruskan duit moratorium ni. Okay, itu yang Wan. Okay, macam kita dah ambil moratorium. Okay, katakanlah kita bayar 1,000 sebulan kan. Duit 1,000 tu sekarang kita dah ada. Tu kita gunakanlah sebagai kita letak kat satu tabung untuk dana kecemasan, ataupun kita selesaikan hutang-hutang yang kecil macam kad kredit, ataupun kita selesaikan hutang Arhanu kita. Dulu pinjam emas, gadaikan emas kan, kita selesaikan. Lepas tu ataupun masukkan balik dalam akaun ASB. At least kita dapat dividen dekat sana. Lagi satu kat sini saya nak promote lagi. Ni promote akaun Maybank. Nama dia ZEST-I. ZEST-I. I tu for Islamic lah. Okay. Kalau kita masukkan duit dalam akaun ni nak buka, boleh buka secara online RM50 saja. Okey, katakanlah kita masuk RM200. Tadi RM1,000 kan kita tak pakai. Kita masukkan RM200. Dalam bulan yang pertama kita masukkan RM200, kita entitled dapat Apple MacBook Air ataupun Apple iPhone 12 ataupun duit RM1,000. Okey. Kalau kita masukkan RM300 ke atas, mana tahu rezeki dapat X50. Kereta Proton X50. Nampak? Okey. Ataupun kita masukkan lebih sikit, RM400 ke atas. Kita dapat 30 gram Maybank Investment Gold Eye. Yang saya cakap tadi lah. Kalau kita buka akaun Gold Maybank Investment Gold Eye tadi, minimum RM10. Tapi kalau kita masukkan 0.01 gram, lepas tu kita introduce orang lain masuk bawah kita, dia pun akan dapat 0.01 gram. Lepas ni dah boleh buka lah akaun tu. Okey, ataupun grand prize, kita masukkan RM500 dalam ZEST account I, kita dapat 1 kg Maybank Investment Gold I account. Yang ni antara yang kebaikan lah. Tengok, kalau boleh tengok kat bank-bank lain ada tak offer macam ni. Maknanya duit moratorium tu kita boleh pelbagaikan. Selain selesaikan hutang-hutang kecil, kita boleh buat tabungan lah untuk dana kecemasan. Jelas Cik Farhana? Jelas. Jadi maksudnya, ada tambahan pula. Jadi maksudnya, kalau kita buka, kita masuk dan kita automatik kira kita simpan duit kita kat dalam akaun tu, dia automatik kita akan dapat ke atau dia kira macam lucky draw ke macam mana? Sebab macam saya ada akaun bank Islam. Dia lucky draw. Oh, dia kira lucky draw lah. Oh. Yang bank Islam saya tak bank Islam saya tak pasti, tapi kalau dekat ZEST account I ni memang dia akan ni, kalau cik buka Maybank to you, pergi dekat account, pergi dekat ZEST-I. ZEST-I. Dia current account tau. Dia current account ZEST-I. Yes. Dekat situ nanti cik nampak lah. Dia macam saya cakap, Apple MacBook Air tu 8 winner. Kalau kita letak RM200, at least mana tahu rezeki kan. Oh, okey. So Dia far kira staff macam saya ada 2 orang lah dapat yang cash RM1,000 tu. Oh, wow. Kira Cik Wan boleh masukkan nama kita lah antara salah satunya. Mana kita tak duit yang duit moratorium kita tak pakai. Kan? Kita tak pakai, kita nak buat tabungan, nak buat sebagai dana kecemasan. Kita buka lah akaun yang ada kemudahan macam ni. At least ada 2 dalam 1 lah. Okey. Baik Cik Wan. Terima kasih Cik Wan. Ya. Okey, terima kasih Cik Wan. Harapnya Cik Nurin Farhana berpuas-hati dan juga mendapat sedikit ilmu berkenaan dengan duit yang tidak tahu diguna pakai. Sampai clear Seterusnya saya bagi peluang untuk
soalan yang terakhir daripada Puan Rosmah. Kalau ada soalan untuk diajukan, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Mirul. Assalamualaikum Encik Ridwan. Saya nak tanya soalan yang tak tahu lah berkaitan ke tak. Tapi saya nak tanya berkaitan dengan pinjaman perumahan. Okay. Sekarang ni kan banyak bank offer pinjaman perumahan 2 point something % kan, betul? Sebelum ni Betul. saya buat pinjaman perumahan sebelum ni dia punya interest 4 macam tu kan. 4 point something lah. LPS ni 4% LPS Kan. ni 4%. Jadi saya nak tanya Encik Ridwan lah. Ada pegawai bank yang buat saya punya loan sebelum ni, dia ada offer untuk refinance rumah saya yang sekarang dengan interest rate yang lebih rendah. Cuma tadi saya ada dengar yang yang sekarang ni kerajaan masih offer yang Ya, betul. kan. Itu untuk rumah baru. Untuk refinance tak. Untuk refinance tak ada. Untuk refinance Ya, tak, betul. HOC tu Home Ownership Scheme. Home Ownership Scheme ni untuk stamp duty untuk rumah baru. Stamp duty, okey. Macam kita beli dengan pemaju. Betul. Jadi kan Encik Ridwan, kalau macam contoh pegawai yang offer saya untuk refinance rumah dengan interest rate yang lebih rendah, dan rumah saya kebetulan saya beli rumah ni pun yang dekat Melaka ni pun baru 5 tahun. Jangka masa dia pendek lagi. Pandangan Encik Ridwan lah, better saya terima offer yang untuk interest rate yang lebih rendah tu, atau saya continue 30 tahun dengan interest rate 4%. Itu je soalan saya. Terima kasih banyak. Okey, Cik Rosmah, macam ni. Katakanlah Cik beli rumah 5 tahun yang lepas. 5 tahun yang lepas, katakanlah Cik Rosmah punya rumah masa tu value berapa ya? Masa tu 218. 218. Okey, katakanlah 5 tahun yang lepas 218. Sekarang punya harga rumah biasanya setiap tahun dia akan naik lah. Kita kena tahu market value semasa kita berapa. Katakanlah dulu 218, sekarang katalah dah pergi 300. Contohnya lah, dah pergi 300. So balance, katalah dulu buat 215, balance dah tinggal 200. Katalah 5 tahun tu kita bayar 15,000. Contoh, ini contoh so sekarang ni untuk refinance dia ada 2 cara. Sama ada Cik Rosmah ambil balance sahaja ataupun Cik Rosmah ambil ikut market value. Okey, katakanlah Cik Rosmah ambil balance saja, itu untung. Jika Cik Rosmah ambil market value, itu rugilah. Better teruskan yang lama. Sebab, okey, katakanlah kita ambil balance 200,000. Rate yang kita dah bayar 5 tahun yang lepas, 215 punya harga. Sekarang harga dah jadi 200. Jadi kita continue dengan balance masa saja, tak perlu nak ikut market value. Sebab bila kita ikut market value, dia akan jadi 2 loan. Satu, loan untuk tutup hutang yang lama. Satu lagi different tadi. Different tu tadi dia akan ambil sebagai personal loan. Lepas tu personal loan tu tak boleh ikat lama. Walaupun dia bagi rate hanya macam interest yang faedah yang dikenakan sama dengan faedah rumah tadi, 2 point something ataupun 3%. Kita kata 3% senang. Katalah 3%. Jadi faedah 3% tu kita boleh ikat 10 tahun aja. Yang 100,000 different tadi kita boleh buat pinjaman sebanyak 3%, faedah sebanyak 3% selama 10 tahun. Jadi Cik Rosmah dah ada 2 hutang kat situ. Takut monthly Cik Rosmah yang sedia ada naik sikit sebab ada bayar 2 loan. Kalau nak ikutkan refinance, ambil yang balance saja. Tak payah ambil yang melainkan Cik Rosmah nak pakai duit lah. Tu je. Faham Cik Rosmah? Okey. Faham. Terima kasih Encik Ridwan, jelas. Terima kasih banyak. Ya, sama. Terima kasih atas soalan daripada Puan Rosmah. Nampaknya banyak pengetahuan baru yang kita dapat pada malam ni. Ya, harap kita dapat berkongsi pengetahuan yang diberikan pada insan-insan yang memerlukan di sekeliling kita. Sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, kami ingin berterima kasih kepada
semua yang hadir pada malam ini, terutamanya kepada panel jemputan kita Encik Muhammad Ridwan bin Mustafa. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan juga masa. Juga kepada rakan-rakan lain, terima kasih banyak-banyak sebab dapat meluangkan masa pada malam ini untuk menyertai perbincangan dan perbahasan kita. Akhir sekali sedikit pantun daripada kami. Pohon kayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Okey, kita jumpa lagi. Ya. Okey, moderator. Sebelum tu kalau ada moderator lain nak ucapkan apa-apa ucapan ataupun panel sendiri nak ucapkan, kita buka. Okey, terima kasih kerana invite saya dekat Google Meet ni. At least kehadiran saya ni dapat menyelesaikan projek tuan-tuan, lepas tu dapat clearkan apa yang tak clear. Katalah banyak ada pertanyaan ke apa ke, kalau benda tu boleh selesai lah. Kalau jika tak selesai boleh PM tepi. Okey Encik Wan, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey ya kawan-kawan, okey kita akhiri perbincangan kita pada malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.